Silakan, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita mulai majlis ilmu kita ni memohon keberkatan ilahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala di atas limpahnya dapat kita meneruskan pengajian sirah An-Nabawiyah ini, dan kita telah masuk siri ke-6. Alhamdulillah. Ustaz Zamri sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ya, saya mengalu-alukan yang pertama saudara saya Haji Asri Abdul, pengurusi wadah wilayah pimpinan pusat dan pimpinan wadah wilayah, mengalu-alukan kedatangan Ustaz dan juga sahabat-sahabat kita lah daripada jauh dan dekat. Kita ahlan wa sahlan. Dan malam ini kita berada di siri yang ke-6 di bawah tajuk, di bawah naungan nubuwah dan arisalah. Saya fikir amat relevan sekali lah dengan kita yang berada di medan dakwah ini, baik nama Abi Muadah atau PKPIM. Mungkin banyak pengajarannya yang akan kita peroleh di peringkat awal dakwah ini, dan bagaimana merangsang dakwah kita yang kita ada hari ini insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan hormatnya menjemput Ustaz untuk meneruskan siri ke-6 ini. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya muliakan Naqib atau moderator kita Ustaz Haji Ahmad Sulaiman, pengurusi wadah wilayah Persekutuan Tuan Haji Asri Abdul, organizer kita pada malam ini Tuan Haji Asri Harun, Asrian, Hunaka Asrian, dan seluruh yang mengikuti siaran kita, usrah kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berkenal-kenalan dengan asas-asas sirah Nabi SAW, maka kita akan masuk pada sirah Nabi SAW yang disepakati. Bicara sirah itu dalam kalangan ulama. Sebelum ni saya pernah sebut bahawa bicara sirah itu ada ulama yang menghadkan kepada bermulanya wahyu sampailah kepada wafatnya Rasulullah SAW. Manakala ramai pula ulama yang mengatakan bahawa tidak ada pembahagian dalam sirah Nabi SAW. Maknanya semua kita kaji bermula daripada kelahiran baginda SAW sampailah wafat baginda. Jadi bermakna apa yang kita ikuti dalam 5 siri sebelum ini adalah dari sudut sirah Nabi SAW sebelum menjadi Nabi. Jadi bermula malam ini sirah Nabi SAW setelah Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Disebut dalam bahagian ke-6 ini, apabila umur baginda SAW mencapai umur 40 tahun, renungan dan fikirannya terhadap hal-hal silam telah melebarkan lagi kecerdasan akal baginda dan kaumnya, antara baginda dan kaumnya. Ayat pertama daripada bab ini pun telah menunjukkan bahawa baginda SAW merupakan seorang aktivis sosial yang produktif, yang sentiasa memikirkan kebaikan untuk masyarakatnya, untuk umatnya.
Maka sebab itulah ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW itu telah kelihatan walaupun sebelum dilantik menjadi Nabi. Maka dengan itu, para ulama mengatakan bahawa sirah Nabi SAW ini suatu ilmu, suatu disiplin yang tidak akan meninggalkan bicara Nabi SAW dalam hayat baginda sebelum dilantik menjadi Nabi sekalipun. Itulah sinkronisnya antara bicara kita sama ada daripada hayat awal Nabi sampai akhir hayat baginda ataupun hanya untuk 23 tahun kedua hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu bahagian dilantik menjadi Nabi. Jadi kita jelas di situ apakah sebenarnya isi kandungan sirah. Jadi kalau orang nak bergaduh pasal konsep-konsep macam ni, kita dah boleh fahamlah ya, bahawasanya sirah tu begini, itu tujuan kita belajar sirah. Kalau dibicarakan lagi, ada golongan mengatakan Nabi hanya kita bicarakan sirah dia selepas pada dia jadi Rasul. Kita boleh bahas sebenarnya. Ya, kita boleh bahas balik dengan mantap sekali. Itu tujuan saya bila kita tekankan persoalan sirah itu sejak bila sampai bila. Ya. Baik. Jadi oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan tentang umat baginda dan melihat kepada kebobrokan yang sudah melampau-lampau itu, menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan untuk tahannus, bersendirian ataupun beruzlah. Beruzlah di mana? Beruzlah di Jabal Nur di Makkah, ya, di pinggir Makkah, yang mana kedudukan Jabal Nur ini, yang mana gua yang digelar sebagai Gua Hira itu mempunyai pandangan langsung kepada Kaabah Baitullahil Haram. Maka sebab itulah Jabal Nur ini dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi tempat beliau bertahannus dan juga beribadah. Ya. Jadi, baginda SAW akan pergi selama beberapa hari dan akan balik ke rumah untuk menemui keluarga baginda pada malam hari, kerana seboleh-bolehnya baginda tidak mahu melihat situasi Makkah pada waktu siang harinya yang cukup terbuka dengan kebobrokan sosial, kebejatan sosial dan sebagainya. Ya. Itulah sebabnya baginda pergi ke Gua Hira tadi. Bukannya nak cari malaikat ke super power, itu tak terlintas dalam fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Pergi bertapa tadi bukannya nak berasat kemenyan ke apa, ke tak ada tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi pergi tadi tujuannya apa? Untuk memikirkan tentang umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita, maka terjadilah pada suatu malam dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam bertahannus ataupun beribadah seperti biasa, maka terjadilah peristiwa didatangi oleh Jibril alaihi salam yang Nabi tak kenal pun dan Nabi tak tahu pun tentang kenabian, malaikat dan sebagainya. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang bahawa Tuhan yang wajib disembah ataupun Allah di situ adalah Allah yang tidak ada sekutu padanya, Allah yang tidak beranak, yang tidak diperanakkan, Allah yang tidak serupa dengan apa sahaja bandingan di atas muka bumi ini, dan itulah Allah yang dicari-cari. Semangat itu saja. Jadi muslimin muslimat rahmat Allah, kita jelas kenapa Nabi pergi ke Gua Hira. Nabi pergi ke Gua Hira bukannya hendak mencari kenabian. Sebaliknya, cuba mencari penyelesaian dan juga untuk menjadi satu kekuatan dalaman baginda sallallahu alaihi wasallam supaya baginda dapat berhadapan dengan umat yang sedang kecamuk gejala sosialnya pada masa itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan pada malam 21 Ramadan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis kitab kita ini, Syekh Safi Rahman Mubarakfuri rahimahullahu taala, Isnin 21 Ramadan, ya, bersamaan 10 Ogos 610 Masihi. Ketika itu umur Rasulullah SAW secara tepatnya ialah 40 tahun Qamariyah, perkiraan bulan. Ya, 40 tahun Qamariyah maknanya ikut edaran bulan, 6 bulan dan 12 hari. 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Iaitu kira-kira 39 tahun Syamsiyah mengikut perkiraan matahari dan 13 bulan
3 bulan 12 hari. 39 3 bulan 12 hari. Ini mainan orang-orang falak ni, ya. Saya belajar ilmu falak ini semasa di Kuza dulu, sampai hari ini pun saya masih beramal dengan ilmu yang saya pelajari yang begitu asas itu, dan memang minat dalam kaedah pengiraan tarikh dan sebagainya ini, ya. Tapi ada satu lagi falak juga orang Melayu panggil astrologi. Astrologi ini masalah akidah sikitlah, kan. Jadi kalau astronomi, itulah falak yang dimaksudkan oleh saya tadi, iaitu ataupun kita gelar sebagai falak syar'i. Baik. Berkenaan kita cuba tengok dia punya nota kaki, ya. Nota kaki dia mungkin berbeza versi yang ada dengan tuan-tuan itu, tapi tak apa, saya nak selak sikit nota kaki dia. Kata dia apa? Terdapat kelainan pendapat yang sangat ketara dalam kalangan ahli sejarah tentang bulan pertama Allah melantik baginda sebagai nabi dan menurunkan wahyu kepadanya. Satu kumpulan yang ramai berpendapat bahawa bulan pertama itu ialah Rabiul Awal. Jadi jangan pelik, saudara, ya, bahawa ulama-ulama ni sampai ke tahap bulan diturunkan Al-Quran itu pun dikatakan Rabiul Awal, sementara satu kumpulan lagi berpendapat bahawa ialah Ramadan. Maka apabila diperbahaskan tentang tarikh ini, Syekh Abdullah An-Najdi, ya, telah memilih mengatakan bahawa Ramadan itu adalah yang tepat. Bukan lebih tepat, yang tepat. Kenapa? Sebab syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau siapa kata Ramadan Rabiul Awal, maka tak betul lah, ya, ataupun tak tepat. Tapi itulah dia, para ulama falak mengkaji sampai ke tahap mereka melihat bilakah tarikh turunnya Al-Quran itu, ya. Maka sebab itulah pendapat yang kita ambil tak lain tidak bukan ialah Ramadan. Baik. Kenapa diambil 21 Ramadan? Baik. Dia kata apa? Walaupun tiada penulis yang berpandangan begitu, ini kerana pakar sirah sama ada semua atau sebahagian besarnya berpendapat bahawa Rasulullah SAW mula diutuskan pada hari Isnin. Dan pandangan mereka ini disokong dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis daripada Qatadah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW ditanyakan tentang berpuasa pada hari Isnin. Rasulullah SAW istiqamah berpuasa pada hari Isnin. Kenapa? Ya. Lantas baginda menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan wahyu kepadaku. Hadis sahih. Dalam lafaz yang lain, baginda menyebutkan, itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutuskan atau diturunkan wahyu kepadaku. Muslim, Ahmad, Baihaqi, Al-Hakim, semuanya meriwayatkan hadis ini. Dan jika diteliti, hari Isnin bulan Ramadan pada tahun perutusan itu hanya bertepatan dengan hari 17, 14, 21 dan 28. Jadi ada 5 kali Isnin pada bulan Ramadan tahun tersebut, ya. Tapi kenapa dia pilih 21? Riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahawa malam Al-Qadar berlaku pada malam yang ganjil, ya, pada 10 yang terakhir bulan Ramadan. Jadi malam Al-Qadar itu berlegar di sekitar malam-malam yang 10 tersebut. Justru kalau kita membandingkan antara firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami turunkannya pada malam Al-Qadar, dengan riwayat daripada Qatadah yang menyatakan perutusan Rasulullah SAW ialah pada hari Isnin, di samping pengiraan kalendar ilmiah untuk mengetahui hari Isnin bulan Ramadan pada tahun tersebut, maka ternyatalah jatuhnya pada 21 Ramadan. Ya, itu pada waktu malam. Sebab kalau 17 Ramadan, ya, kalau 17 Ramadan dia tak tepat. Dia tak jadi hari Isnin. Ya. Jadi Isnin yang ada pada bulan Ramadan pada tahun tersebut ialah 7, 14, 21 dan 28. Ya. 4 kali, bukan 5, maafkan saya tadi. 7 ada silap tulis silap cetak dalam helaian ini dikata 17, 14, sebenarnya 7, 14, 21 dan 28. Jadi daripada 4 kali bulan Isnin pada bulan Ramadan pada tahun tersebut, pertama 17 tidak jatuh pada hari Isnin.
Yang kedua, 17 juga tidak termasuk belum lagi termasuk dalam 10 malam terakhir. Kerana 10 malam terakhir itu adalah dalil yang kuat berkenaan dengan kejadian Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adalah bulan ataupun maafkan saya, malam diturunkan Al-Quranul Karim. Itu kaitannya. Jadi Syekh Saffir Rahman Mubarak Furi berpegang 21 Ramadan. Saya cuba membuat pengiraan yang sama juga, melihat kepada beberapa almanak dan juga kalender. Ternyata apa yang disebut oleh Syekh Saffir Rahman Mubarak Furi itu betul. Ya betul. Jadi saudara muslimin muslimat dan rahmati Allah, tahun ni kita sambut nuzul Quran pada 21 Ramadan. Bagaimana? Ya. Baik. Di sini saya nak pesan satu perkara lah, ya. Apa yang saya bawa dalam kuliah kita pada malam ini ialah dalam bentuk ilmiah, perbahasan ilmiah. Tapi kalau kita nak bawa ke dalam masyarakat kita, ya, tak bijak sebenarnya kita nak bahas begitu gini. Sebab tu saya minta maaf lah, ya, kalau ada orang yang buka kuliah maghrib tu duk bahas berkenaan dengan tak betul tu 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi tu ambil di mana, dia pun kira begini-begini macam mana saya duk baca tadi tu. Pada saya tak bijak. Untuk kuliah umum, ya, untuk kuliah umum kita tak perlu bincang macam tadi. Bahkan kalau sebut berkenaan dengan turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, saya akan terus jawab 17 Ramadan. Gitu. Sebab perbahasan ilmiah ini dia bahas semua benda. Termasuk perkara yang kecil-kecil, tarikh kecil, tarikh pukul berapa, semua dia bahas. Itu perbahasan ilmiah. Tapi yang kita nak bawa kepada masyarakat, tak perlu semua itu. Yang kita nak bawa ialah dalam bentuk istifadah ataupun manfaat untuk masyarakat kutip daripada topik nuzulul Quran ataupun awal permulaan wahyu itu saja, ya. Okey. Baik. Jadi seterusnya saya tak nak baca straight, bahkan saya harap saya sempat masuk ke bab yang berikutnya pada malam ini. Hadis panjang berkenaan dengan penurunan wahyu ini, detik-detik langkah-langkah tersebut, sepatutnya orang yang paling mengetahuinya dan menyampaikannya kepada kita adalah Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dialah yang menyaksikan semua peristiwa, selangkah demi selangkah demi selangkah, sampai dia jugalah yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sepupu dia Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi dialah sepatutnya orang menceritakan ini. Tapi yang menyampaikan hadis ini kepada kita ialah Aisyah. Aisyah semasa turunnya wahyu ni mungkin baru lahir ataupun belum lahir. Kalau kita berpegang kepada umur Aisyah ketika diakad nikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, maka belum lahir lah. Belum lahir, ya. 6 tahun selepas wahyu diturunkan buat kali pertama, barulah Aisyah lahir. Itu lebih kurang. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah, itulah indahnya disiplin ilmu Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah detik demi detik dan peranan Khadijah dalam penurunan wahyu ini, walaupun Aisyah mengatakan tak adalah aku ni pelik. Aku tak pernah cemburu kepada yang hidup, tapi aku cemburu kepada yang mati, itu Khadijah. Tapi riwayat tentang Khadijah ini tidak ditanggalkan sedikit pun daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penurunan wahyu. Itu saya nak tekankan sekali lagi pasal disiplin ilmu hadis ni, ya, disiplin ilmu hadis. Baik. Pada malam kejadian itu, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus memerintahkan Nabi membaca Iqra. Bacalah. Maka Nabi menjawab, ma ana biqari. Aku bukanlah dalam kalangan orang yang boleh membaca. Itu maksudnya. Tapi ada juga baru saja meninggal tahun lepas seorang pensyarah saya yang mencadangkan bahawa ma ana biqari juga boleh membawa kepada istifham, pertanyaan, iaitu apa dia? Apa yang harus aku baca? Aku nak baca apa? Ini saja nak buka minda, ya, buka minda berkenaan dengan
fiqh sirah ni tadi. Jadi di situlah Nabi SAW sudah ada tindakan pantas, ya. Nak baca apa? Ataupun aku tidak boleh membaca. Lalu Jibril peluk Nabi, peluk kemah-kemah sehingga Nabi rasa lemas. Apa tujuan Jibril peluk Nabi sampai 3 kali? 3 kali suruh baca, 3 kali Nabi jawab, 3 kali itu jugalah Jibril memeluk Nabi SAW. Okey. Contoh, ya. Kalau anak kita mengigau, kita cubit-cubit dia. Bukan nak suruh dia sakit. Cubit tadi tu, cubit pun bukan kuat pun. Nak suruh dia sedar, dia terasa. Itu adalah interaksi antara body ni tadi, antara tubuh badan ni tadi. Begitulah juga umpamanya, apabila Nabi terkejut yang amat sangat, melihat lembaga yang tak pernah dilihatnya ini besar sekali, sedangkan gua tempat Nabi duduk tu hanya cukup untuk 2 orang yang tubuhnya tubuh manusia, tapi yang datang ni tubuh besar. Besar sangat. Peluk Nabi. Jadi nak suruh apa? Nak suruh Nabi sedar bahawa engkau bukan bermimpi, engkau dalam alam realiti. Itu dia. Lalu disampaikanlah 3 ayat pertama suratul Alaq. Ya. Lalu Rasulullah SAW selepas selesai menghafal 3 ayat itu secara terus, Nabi SAW sudah ingat 3 ayat itu, berlarilah pulang ke rumah dalam keadaan melupakan bekalan-bekalannya itu. Bahkan Nabi juga terlupa memakai alas kaki. Berlari kaki ayam balik ke rumah. Bayangkan. Nak naik nak naik Jabal Nur pun kita dah termengah-mengah. Ini kan pula turun dengan berkaki ayam. Berlari pula ke Mekah 7 km. Pada masa itu Mekah bukannya 7 km seperti mana kita lalui sekarang. Ya? Turun naik bukit. Sampai di rumah, maka Nabi SAW minta supaya Zammiluni, selimutkan aku. Ya? Dan dia mencerita apabila dia tenang, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin telah memeluk baginda sallallahu alaihi wasallam sekali lagi untuk baginda tenang, dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila tenang menceritakan satu persatu apa yang dia telah lalui. Di situ peranan Khadijah yang cukup tenang. Khadijah tidak bertanya, kenapa ni? Tak, dia tak tanya. Dia selesaikan masalah Nabi dulu. Apa dia? Nabi perlukan keterangan, maka dia peluk Nabi dengan penuh kasih sayang. Maka setelah diceritakan satu persatu apa yang dia telah lalui tadi, Khadijah radhiyallahu anha ada 2 pembacaan di sini. Iaitu pertama, ketika Nabi tidur setelah tenang, ya. Khadijah senyap-senyap pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Ataupun Khadijah tak jumpa Waraqah bin Naufal, tapi Khadijah terus bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Ada 2 keadaan di situ, ya. Tapi saya lebih cenderung ketika Nabi tidur itu, Khadijah telah senyap-senyap pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal untuk mengetahui apakah sebenarnya yang telah dialami oleh suaminya. Baik. Apa yang menarik yang di sini, ya? Kenapa yang Nabi takut sangat? Kenapa yang Nabi ni bimbang sangat? Lari lintah pukang balik ke rumah dia. Kan? Sebab Nabi bimbang dia dirasuk. Nabi bimbang dia dirasuk, dan yang menemuinya tadi itu bukanlah Jibril ataupun malak. Ya, malak ni kata tunggal bagi malaikat. Ya. Sebaliknya syaitan ataupun iblis laknatullah. Itu yang Nabi takut sangat. Jadi ketakutan ini nak tunjuknya bahawa Nabi SAW tidak mengetahui pun tentang kenabian sebelum daripada penerimaan wahyu ini. Apa yang penting sangat Ustaz? Sampai Ustaz ulang 2-3 kali tentang Nabi tak tahu. Ini dia. Orientalis pada era abad ke-20 sampailah ke zaman kita ni, seringkali menabur racun-racun keraguan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya tak lebih sekadar seorang pengumpul. Dia kumpul sikit kitab Injil, dia kumpul sikit Taurat, Zabur dan juga beberapa lagi syair Arab dan sebagainya, lalu jadilah Al-Quran yang dibaca. Kan? Itulah dakwaan sosialis itu. Maka saudara,
Nabi SAW nak kumpul apa? Pertama, dia ummi. Dia tak tahu menulis dan membaca. Yang kedua, Nabi sendiri tak tahu pun tentang kenabian dan juga malaikat. Sehinggalah diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, berlaku dialog antara dia dan Waraqah bin Naufal yang menunjukkan bahawa dia langsung tidak tahu tentang kenabian itu, dan perginya ke Jabal Nur itu tadi bukan untuk mencari kenabian. Sebaliknya untuk mencari penyelesaian dan ketenangan terhadap kebobrokan masyarakat dia. Okay, sekali lagi, kalau orang yang pick up, ya, kalau orang yang pick up, berapa kali dah pada malam ni saya sebut berkenaan dengan Nabi tidak pergi ke Jabal Nur untuk mencari kenabian. Rasanya dalam 2-3 kali dah saya sebut benda tu. Kenapa ya? Sebab pada malam itu juga, Nun di Taif, seorang lelaki bernama Umayyah bin Abi Salti sedang bertahanus seperti mana Nabi SAW juga, dan dia ini mengetahui tentang kenabian cukup banyak. Ilmu dia tentang kenabian cukup banyak. Dan dia buat calculation, Umayyah bin Abi Salti ni. Ya. Dia calculation dia tu, ada 2 perkara yang dia lekat dalam calculation tu. Daripada kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, semua dah jelas tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Jelas teramat sangat. Jangan kita ragu tau dengan kejelasan ni. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menyebut bahawa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu, Yahudi dan Nasrani, mengenali dia. Dia tu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Detail. Kita kenal kan anak kita. Sejak lahir lagi macam mana. Start lahir tu, kepalanya tu memang dah berkudis. Ada penyakit contohnya kan. Semua dah tahu. Orang tengok anak kita umur 25 tahun dah handsome dah. Kan? Semua pakat berebut nak jadi menantu kita. Sebab dah tengok handsome. Kalau tengok masa baby dulu, agaknya siapa yang nak budak ni? Dengan kepala berkudis, allergiknya tu, apa dia? Allah tak ingat dah. Istilah apa tu? Yang jenis gatal-gatal ni, kan, kerapu dan sebagainya. Tapi bila kita jaga, kita didik dan sebagainya dengan penuh kasih sayang, eczema tu kan. Penuh handsome sangat, berebut pula dah pakat nak jadi menantu kita kan. Contohlah. Jadi begitulah Yahudi dan Nasrani mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Dan ketika ditanya kepada Abdullah bin Salam oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ya, betul ke kamu semua ni kenal Muhammad ini seperti mana kamu kenal anak-anak kamu? Kata apa kata apa ni Abdullah bin Salam, Yahudi, ya, bal a'rifuhu min abna'i, bahkan aku mengenal dia lebih daripada aku kenal anak-anak aku. Sebab detail. Tak jumpa Ustaz dalam Taurat, Zabur, tak jumpa. Old Testament, New Testament, itu masalah lain lah. Masalah tak jumpa tu masalah kita kata apa? Penafian dan sebagainya tu. Masalah sabotaj dan sebagainya tu. Itu kita bahas bab lain lah. Tapi kita kena yakin dalam Al-Quran dah sebut berkenaan dengan mereka ni kenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Detail. Jadi, Umayyah bin Abi Salti ni 2 perkara je yang dia lekat. Satu, umur dia 2 tahun lebih tua daripada umur Rasul yang dilantik pada ketika itu. Tapi tak apalah, dia kata mungkin ni silap kira aku. Yang keduanya, Quraisy. Sedangkan dia bukan Quraisy, dia daripada Bani Saqaf. Bani Saqif. Tuan-tuan. Walau bagaimanapun dia tengok-tengok tak apa, sebab mak dia adalah daripada keturunan Quraisyah, orang Quraisy juga. Jadi agak betul. Dan tunggu pada malam tersebut. Mereka tahu malam tu adalah malam yang akan diturunkan wahyu untuk kesekian kalinya dan kali terakhir pelantikan seorang nabi. Maka kenabian itu tidak sampai kepada Umayyah bin Abi Salti, orang Arab, ya. Dan juga tidak sampai kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka mengisytiharkan bahawa Nabi telah diturunkan pada malam penurunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim buat kali pertama tadi. Sedangkan Nabi tak tahu.
Bila Nabi tak tahu, inilah nak tunjuk bahawa Nabi SAW tadi, dia tidak mencari kenabian kerana dia tidak tahu apa itu kenabian, sehinggalah dia dilantik menjadi Nabi, baru dia tahu itu Nabi. Dan ketika dia jumpa Waraqah bin Naufal, dia masih tak tahu bahawa yang ditemuinya itu sama ada malak ataupun syaitan. Sehinggalah disahkan oleh Waraqah bin Naufal, dia kata apa? Hadzan namus, kata dia. Ya. Hadzan namus, inilah dia namus yang telah mendatangi Musa alaihissalam dan membawa wahyu kepada Musa alaihissalam. Terkejut Nabi SAW. Namus pula dah, tak pernah dengar perkataan namus ni. Rupa-rupanya namus ni ialah nama Jibril daripada kitab-kitab Ibrani yang lalu. Baik. Katanya Waraqah lagi, alangkah baiknya kalau aku masih muda, sebab Waraqah bin Naufal ni dah buta dah, tua sangat dah, ya. Alangkah baiknya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Terkejut Nabi. Amukhrijiyahum, kata Nabi. Adakah mereka akan mengeluarkan aku, menghambat aku keluar? Kenapa? Katanya Waraqah bin Naufal, itulah dia, ya. Tidak seorang pun lelaki yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan dia akan dimusuhi. Dan kalaulah aku masih ada pada hari engkau mengalaminya, pasti akan kutolong engkau dengan bersungguh-sungguh. Tidak lama selepas itu Waraqah pun meninggal dunia. Ada riwayat mengatakan sehari selepas itu, ada riwayat mengatakan beberapa hari selepas itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia, ya. Dan serentak dengan Waraqah bin Naufal meninggal dunia, wahyu terhenti seketika dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagilah tertanya-tanya apakah benar seperti yang Waraqah kata, ayat-ayat yang 3 ayat itu adalah wahyu Allah Taala ataupun sebaliknya. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mundar-mandir, pergi datang, pergi mari dan sebagainya antara bukit Nur dengan rumah dia, sehinggalah pada suatu ketika Jibril alaihissalam telah menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada atas kayangan lah kita kata kan, atas kayangan lah kita kata, dengan dia duduk bersinggah sana di kerusi singgah sananya itu, dengan dia punya kakinya dijuntai-juntaikan ke bawah dan dia terapung-apung gitu. Allah, ya. Terkejut Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumah dan pada masa itulah, ya, Jibril datang mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Khadijah, zammiluni buat kali pertama, kali kedua juga zammiluni, selimutkan aku. Baik, serentak dengan itu turunlah wahyu yang kedua, surah Al-Muddathir ayat 1 sampai ayat 5. Baik. Yang menariknya dalam kitab Syekh Saffir Rahman Mubarakfuri ini diterangkan jenis-jenis wahyu. Saya harap sangatlah supaya muslimin muslimat sekalian kod betul-betul bab ini, ya, iaitu 7 jenis wahyu. Pertama, mimpi yang benar. Ianya adalah permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mimpi mengarut, tak ada mimpi kosong. Semuanya mimpi yang wahyu. Yang memberikan wahyu. Sabar dulu, sabar, ya. Tak ada ayat Quran melalui mimpi, tak ada. Semuanya melalui zahir. Melalui yaqazah, melalui yaqazah ni mana jaga. Yaqazah jaga. Tak ada, ya. Tapi bentuk-bentuk wahyu itu ada 7. Pertama, mimpi yang benar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, Ibrahim terpaksa bermunajat. Nak tahu mimpi itu perintah Allah ataupun sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, sesungguhnya benarlah mimpi kamu. Barulah Ibrahim alaihissalam mengambil perlengkapan menuju ke Makkah, meninggalkan negeri Madian untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tuan-tuan, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak perlu bermunajat kerana semua mimpi Nabi adalah wahyu. Tuan-tuan. Jadi kalau tak ada wahyu, kalau tak ada apa?
tidur Nabi tidak langsung terganggu dengan mimpi lah. Tuan-tuan, ya. Itulah situasi dia. Wahyu kedua. Wahyu yang dicampakkan oleh malaikat ke dalam fikiran dan hati baginda, tetapi tanpa baginda melihat malaikat itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya Ruhul Qudus ni makna Jibril alaihissalam, gelaran dia. Ya? Meniupkan ke dalam hatiku bahawa setiap jiwa tidak akan mati melainkan setelah disempurnakan rezekinya. Jadi Nabi sedar. Nabi sedar bahawa Jibril datang berikan ilmu kepada dia ke dalam hati dia. Apa dia? Iaitu setiap yang hidup ni pasti akan ada rezeki. Habis rezeki, meninggallah dia. Tuan-tuan, habis rezeki, meninggallah dia. Maka kata Nabi SAW, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Janganlah disebabkan kelewatan rezekimu, kamu sanggup mencarinya dengan cara menderhakai Allah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak dapat dicapai melainkan dengan ketaatan, tuan-tuan. Ya? Baik. Yang ketiga, malaikat menjelma kepada Rasulullah SAW dalam rupa seorang lelaki lalu berbicara dengannya sehingga baginda benar-benar faham apa yang diperkatakan, dan pada peringkat ini ada kalanya sahabat juga dapat melihat malaikat itu. Seperti contoh salah satu hadis dalam kitab hadis 40 berkenaan dengan rukun iman Islam ihsan, lelaki yang datang tu Jibril alaihissalam. Tapi yang peliknya para sahabat pun nampak Jibril alaihissalam. Itu juga salah satu bentuk wahyu. Jadi dia akan bersoal jawab sehingga Nabi SAW faham betul-betul apa yang menjadi dasar dalam agama, barulah malaikat itu ataupun Jibril alaihissalam itu meninggalkan Nabi SAW. Gaib tak nampak, ya tuan-tuan. Gitu. Baik. Berkenaan dengan cara keempat ni, cara keempat pula, malaikat datang kepadanya seperti gemersik loceng, seperti bising, gitu kan, berdengung gitu, gemersik loceng. Dan inilah cara yang paling berat terasa oleh Nabi SAW. Lalu malaikat meresap ke dalam dirinya sehingga kan peluh baginda memercik pada hari yang sangat dingin. Kenderaan yang ditunggangi baginda pun menderum ke bumi. Pernah wahyu turun ketika Nabi berada atas unta. Unta tak ditekan kuat sangat sampai menderum begitu bunyinya. Lalu terduduklah unta tersebut. Dan pernah sekali wahyu dalam bentuk ini datang dan ketika itu paha baginda berada di atas paha Zaid bin Sabit. Ketika duduk-duduk ni ada seorang sahabat, dia tengok lutut Nabi itu bersila. Dia pun letak lutut dia di bawah lutut Nabi SAW, dia pangku begitu. Tapi ketika itulah ditakdirkan turunnya wahyu, dalam bentuknya tadi itu, dalam bentuk meresap ke dalam jiwa Nabi SAW dengan meresik bunyi loceng itu. Bunyi loceng itu tak ada orang dengar. Yang Nabi je dengar, datang kuat duk menghentak bunyi tadi itu di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika itu tuan-tuan, Zaid bin Sabit ni tadi dia memangku lutut Nabi SAW secara tak sengaja ataupun memang dia sengajalah memangku tadi, tapi pada masa itu datangnya wahyu dalam bentuk bunyi loceng ini, maka tubuh Nabi menjadi berat kerana ditekan, dimasuki ataupun installation lah senang cerita, kan? Downloading installation itu. Jadi Zaid bin Sabit ni hampir pecah lutut dia. Dia terasa macam pecah lutut dia. Sahabat-sahabat faham dah. Oh, wahyu sedang diturunkan. Tengok-tengok dah kenapa Zaid bin Sabit di sebelah Nabi tu, kan? Tengok muka pucat lesi dah. Berpeluh-peluh juga dia. Terkena karen juga mana. Ya. Rupa-rupanya tubuh Nabi berat, hempap di atas lutut Zaid, dan Zaid dapat merasai satu perkara yang tak pernah dirasai oleh orang lain, iaitu proses penurunan wahyu. Ya. Itu bentuk keempat. Yang kelima, baginda melihat malaikat dalam rupa asalnya, lalu malaikat itu pun mewahyukan kepadanya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala untuk diwahyukan. Cara ini berlaku 2 kali, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Najmi. Nanti kita bincang lagi, ya. Keenam, Allah sendiri yang mewahyukan kepadanya ketika itu baginda berada di atas semua lapisan langit semasa peristiwa Mi'raj, iaitu wahyu berkenaan kefarduan solat dan sebagainya. Itu pun bentuk wahyu dan ia berlaku sekali saja. Ya.
Dia tidak berlaku berulang kali. Jadi kalau ada yang dulu mendakwa orang di kawasan Besut juga, ya kan? Semua tahu tu kerajaan langit tu mesyuarat dengan Tuhan tiap-tiap malam. Tak betul lah. Kalau Nabi SAW pun berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang hanya dia dan Allah Taala mengetahuinya, ya, pun sekali je, ini dia tiap-tiap malam mesyuarat dengan Tuhan. Kan? Mana boleh. Okey, yang ketujuh, Allah berbicara dengannya tanpa perantaraan malaikat sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Nabi Musa bin Imran, dan martabat ini adalah sabit dengan jelas berlaku kepada Nabi Muhammad SAW melalui nas Al-Quran yang menyebutkannya. Berlakunya martabat itu kerana Nabi Muhammad SAW adalah sabit melalui hadis Isra wal Mi'raj. Jadi ada 7 semua. Daripada 7 ni yang mana satu yang jadi Quran? Yang wajib ditulis dan juga yang Nabi SAW datang khusus untuk menulis Al-Quran ni tadi. Dia diperintahkan menulis, ya. Iaitu yang keempat lah. Yang keempat, yang gemersik bunyi loceng tadi. Yang dalam musim dingin pun Nabi SAW berpeluh, tertunduk-tunduk. Dan sahabat-sahabat pula, semasa mana Nabi menerima wahyu Al-Quran tu, dia bunyi seperti bunyi tebuan. Bunyi rrrr, gitu. Boleh bayang? Nabi bunyi seperti loceng. Mari bagi isyarat kepada dia supaya dia alert. Kan? Loceng bunyi lah. Bunyi gitu. Kan? Saya tak nak mengajuk lah tuan-tuan. Ya? Tapi yang kes bunyi tebuan ni macam mana? Okey tuan-tuan. Buka radio. Sekarang ni payah radio di rumah jarang dah kan. Buka radio wifi ni FM system. Kereta tuan-tuan. Bukalah. Buka perlahan-lahan. Handphone biar duduk dekat dengan radio tu ataupun dalam kereta tu sendiri. Duduk tak lama, ada orang hantar mesej ke, orang call ke, sebelum bunyi handphone kita tadi bunyi ringtone berbunyi, tapi dah sampai ke radio tadi tu bunyi apa? Satu kereta boleh dengar. Dia bunyi itulah maksudnya bunyi tebuan tadi tu sebenarnya. Dia macam itulah. Jadi radar melintasi radar, ya, radar handphone dengan radar gelombang baru masuk tadi tu, maka dia akan bunyi seperti bunyi tebuan tadi. Itu kajian saya sikitlah, ya. Nak faham tentang bentuk tebuan tu. Maknanya para sahabat pun yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang hatinya suci, bersih, yang alert benda-benda tu. Ya, alert tentang apa yang berlaku pada Nabi SAW. Sebab itulah ketika mana wahyu tu datang melalui Jibril AS, radar sahabat-sahabat ni dapat mengesan, lalu terdengar bunyi seperti ter gitu. Gitu, ya. Macam mana nak faham bentuk buat tu. Inilah 7 bentuk wahyu. Baik, seterusnya tuan-tuan, Nabi SAW terhenti wahyu kepada baginda dalam tempoh, ada khilaf lah. Kita biasa dengar 40 hari. Sebenarnya ada sampai 6 bulan. Ada sampai 6 bulan Nabi SAW tertunggu wahyu kedua. 40 hari ini sebenarnya nas orang Melayu lah. Nas orang Melayu. Sebab orang Melayu ni dia tak boleh lari pada angka 40. Ya, pada angka 40. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, sekali lagi saya nasihatkan, tak usah ambil pusing-pusing pasal tempoh ni tadi. Sebab saya pun kalau nak buka perbahasan tentang tempoh wahyu terhenti tu panjang. Banyak kitab. Tengok belakang saya tu ada macam-macam kitab tu. Al-Jami'ul Kamil, Al-Fathur Rabbani, macam-macam kitab ada kan. Jadi tuan-tuan tak payahlah kita bahas panjang tentang perkara itu semua. Tapi yang pentingnya wahyu terhenti sehingga Nabi tertekan, kerana Nabi nak tahu juga betulkah dia ni Nabi ataupun dia ni sekadar diganggu oleh syaitan, ya, dipedaya oleh syaitan sahaja. Tiba-tiba Jibril AS mengejar Nabi SAW daripada tempat pertemuan yang dia lihat Jibril menghayun-hayunkan kakinya itu ke bawah, dan singgah sana ataupun kerusi tempat Jibril duduk tu terapung-apung di atas kayangan sana. Jadi tuan-tuan, bila Nabi lari balik ke rumah, sampai di rumah Zamiluni buat kali kedua, ya, Jibril datang Nabi SAW lalu menyampaikan wahyu dalam bentuk yang keempat tadi tu, ya, yang dalam bentuk keempat tadi.
Dan itulah kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang kiranya bentuk wahyu sebenar. Jibril datang. Apakah wahyu yang kedua diturunkan ini? Tak lain tak bukan surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir yang bermaksud orang yang berselimut. Jadi tuan-tuan, ada dua lah dekat sini. Yang berselimut tu sebab Nabi memang berselimut sungguh pada masa tu. Ya, memang dia sungguh terketar. Ketar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sehingga kan Khadijah menyelimutkan baginda pun masih nak jatuh lagi selimut dia tadi tu kerana gementar. Maknanya boleh bayang Nabi ni terkejut yang amat sangat bila lihat Jibril buat kali pertama dalam bentuk asal dia, mengandungi 300 sayap semua sekali. Tuan-tuan, besar mana, masya-Allah. Ya, terkejut. Tapi Jibril kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan Nabi berselimut, Jibril telah mengajar Nabi firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. 7 ayat daripada suratul Muddathir diturunkan buat kali kedua, bermaksud wahai orang yang berselimut. Jadi betul lah memang Nabi sedang berselimut pada masa itu. Tapi yang dimaksudkan berselimut di sini, wahai orang yang sedang buntu. Ya, Nabi SAW memang buntu pada masa itu kerana tak tahu status dia satu perkara. Yang kedua pula, wahyu terhenti. Yang ketiganya, bertemu dengan Jibril buat kali pertama dalam bentuk asal dia, cukup menakutkan. Jadi, tuan-tuan, Allah Ta'ala kejutkan Nabi SAW dengan menyebut, ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu, dan kepada Tuhanmu, maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Ya, wasiyabaka fatahhir. Pakaian yang dibersihkan tu maksud apa? Maksudnya pakaian, baju yang dipakai ni mesti bersih. Yang kedua juga, bersihkanlah anak isteri kamu, saudara-saudara kamu, ayah bonda kamu yang sebenarnya menjadi pakaian kepada kamu. Maksud pakaian tu apa dia? Contohnya, bila orang kenal kita, dia akan tanya kita, apa khabar ayah kamu, apa khabar abang kamu, kan? Jadi kalaulah misal kata tidak dibersihkan anggota keluarga dan orang terdekat ini, maka sudah tentu ia akan mencemarkan pula maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang du'ah ataupun da'i, ya. Sebab itulah disebut wasiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan, pakaian betul-betul pakaian fizikal ataupun pakaian dalam bentuk spiritual, hubungan dengan ahli keluarga sebagainya. Warujza fahjur, ikutkan tafsiran guru saya, warujza ni dosa yang paling kecil. Dalam Quran banyak disebut istilah az-dzunub, zamb, ya, ia bermaksud dosa. Al-ithmu juga bermaksud dosa. Lepas tu rujza pula, dosa juga, ya, fahjur, kau tinggalkan perkara-perkara yang membawa kepada dosa ni tadi. Baik. Mengikut tafsiran guru saya, antara ismu, zambu, rujza ni, rujza yang paling kecil. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan supaya tidak melakukan walau dosa kecil sekali mana pun, ya. Sebab nak jadi nabi ni, wala tamnun tastaksir, dan jangan engkau mengimpikan balasan yang banyak daripada kerja dakwah kamu ni tadi, ya. Jadi dia duduk berdakwah, dia mengharapkan supaya dia dapat sumbangan rezeki daripada dakwah tadi. Itu tak betul, ya. Sepatutnya dakwah itu penuh dengan keikhlasan. Jangan mengharapkan balasan yang banyak, sama ada balasan ukhrawi, semayang 2 rakaat je setiap malam, saya sunat. Tapi cita-citanya nak dapatkan masuk syurga, duduk di pulau Jannatul Firdaus yang paling tinggi dan sebagainya. Itu yang Allah Ta'ala perintahkan. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau mengharapkan balasan yang banyak daripada usaha kamu. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu hendaklah sentiasa engkau bersabar. 7 ayat ini, ya. Jadi tuan-tuan muslimin semua yang dirahmati Allah, kita cuba tengok sikit huraian dia dalam ada 5 perincian oleh Syekh Safir Rahman Barakfuri berkenaan dengan
maksud-maksud daripada perintah itu tadi. Pertama, matlamat perintah memberikan peringatan ialah supaya baginda tidak membiarkan seorang pun yang akan menyanggahi keredaan Allah di alam maya ini, melainkan hendaklah diberi peringatan tentang akibat yang buruk sehingga menimbulkan kegerunan dalam hati fikirannya. Yang kedua, matlamat membesarkan Tuhan ialah supaya baginda jangan membiarkan seseorang pun yang membesar dalam hati dan diri di muka bumi, melainkan hendaklah dimusnahkan kekuatannya itu, ya, bagi mereka yang lawan daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi tuan-tuan boleh baca semua sekali di muka surat berikutnya itu. Surah Al-Muddathir ini mengandungi topik-topik dakwah yang 5 perkara, ya, kalau boleh kita jadikan agenda wadah kita juga, ya. Pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, berusaha membersihkan jiwa dengan cara meninggalkan segala kemungkaran, mendapatkan kelebihan dan kesempurnaan serta amalan-amalan kebaikan. Ya. Yang keempat, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal dengan penuh bulat hati, tawakal itu tadi. Dan yang kelima, semua yang disebutkan itu sebentar tadi hendaklah terlebih dahulu dengan mempercayai kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berada di bawah pimpinan dan bimbingannya, ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah serba sedikit yang sempat saya gambarkan daripada 2 bab, 2 topik pada malam ini. Jadi yang saya tinggalkan tu saya harapkan tuan-tuan baca harfan biharfin, huruf demi huruf, untuk meningkatkan pengetahuan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kembali kepada naqib kita. Sila. Unmute Cik Mat. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz yang telah memberi penjelasan mengenai dengan tajuk di bawah naungan An-Nubuwah dan Ar-Risalah, iaitu tajuk mengenai dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agak menarik juga Ustaz memberi penekanan kepada kita mengenai dengan Rasulullah sendiri tidak memahami, tidak mengetahui dia akan dilantik menjadi nabi. Ya. Dan kehadirannya bertahan selama 3 tahun itu adalah bukan untuk mencari kenabian, tapi sebaliknya untuk melihat masyarakat, memikirkan bagaimana nak cari strategi dari yang kemelut-kemelut jahiliah yang ada itu, dan bagaimana Rasulullah SAW dan maknanya sesuailah dengan kenabian pribadi Rasul yang telah kita bincang, amat concern dengan apa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi akhirnya turun datang malaikat bagi surah Iqra. Kemudian kedua turun ayat mengenai dengan ya ayyuhal muddatsir. Cuma sebelum itu saya nak tanya kenapa dari segi perbincangan tarikh kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 21 Ramadan, ada kata Rabiul Awal kan. Bila Ustaz menyebut hadis itu, Rasulullah menyebut hari Isnin itu ialah hari aku dilahirkan dan hari aku diutuskan. Jadi maknanya tak timbul isu ulama ada kata Rabiul Awal. Maknanya wahyu itu diturun pada hari Isnin 21 Ramadan. Tapi ada juga yang mencari tarikh Rabiul Awal. Jadi maknanya mungkin ada justifikasi lain lah. Betul. Okey, seperti yang saya katakan tadi dah, untuk umum ini, untuk kita dakwah umum ini, kita lebih pentingkan kepada intipati dakwah. Ya. Jadi untuk pengajian, untuk kajian, itu kita boleh kaji apa saja. Jadi itulah salah satu daripada disiplin dialog peradaban ataupun ilmu antropologi, ya, yang sebenarnya Islam dah ada dah. Ilmu antropologi itu dengan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ya, li ta'arafu tadi tu. Jadi
kami ini jadikan kamu semua ini berpuak-puak berpilihan kaum dan sebagainya untuk apa? Li ta'arafu. Jadi maknanya kita sekarang ni bertaaruf, berhubung satu sama lain, kita kena tahu mana yang merupakan daruriyat ataupun hajiat dan juga tahsiniyat itu tadi. Jadi kes kajian berkenaan dengan tarikh dan sebagainya itu, bulan dan sebagainya, kita dah termasuk dalam tahsiniyat sebenarnya, ya. Dah masuk tahsiniyat, ya. Namun hajiatnya juga pada saya, kita tahu tentang tarikh-tarikh ini, maka datang pula minat kita untuk beribadah. Contohnya, ditanya kepada Nabi SAW pasal puasa hari Isnin. Sebab Nabi dia tak miss puasa hari Isnin. Rupa-rupanya meraihkan kelahiran dia. Jadi pada saya, ya, saya banyak berpuasa pada hari Khamis. Pada hari Khamis, kan? Pasal apa? Sebab saya mengambil manfaat Nabi dilahirkan pada hari Isnin, maka dia suka puasa pada hari Isnin. Yang saya pula dilahirkan pada malam Jumaat pukul 9 suku malam, ya. Khamis malam Jumaat 9 suku malam. Jadi sepatutnya puasa hari Jumaat lah, kan. Tapi puasa hari Khamis sebab Nabi puasa hari Khamis. Saya suka ambil hari Khamis. Hari Isnin kalau rajin puasalah gitu. Maknanya, kan. Kita faham apakah justifikasi daripada ibadah-ibadah ini. Justifikasi daripada kita belajar tentang tarikh-tarikh ini lah untuk kita juga beribadah tadi. Jadi hajiat juga situ, ya. Namun daruriyatnya apa? Daruriyatnya ialah dakwah tadi itu. Apa yang nak disampaikan. Bukannya perbahasan panjang lebar dan sebagainya pasal tarikh-tarikh tadi. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih Ustaz. Saya fikir kita masih ada peluang yang banyak ni untuk bertanya khabar Ustaz, bertanya soalan dan juga mungkin ada pandangan-pandangan lain. Dipersilakan tuan-tuan. Okey, sahabat-sahabat yang dari dekat, dari jauh semua boleh online dengan Ustaz lah. Sila. Sila. Ya. Masih Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkara tentang tarikh-tarikh ini, Ustaz. Ya. Kebanyakan tarikh yang kita ikuti selama ini itu mungkin tak apa tepat sebenarnya, kan? Ya, betul. Tarikh kelahiran, kemudian kenabian, kemudian nuzul Quran, kemudian Isra Mi'raj dan sebagainya. Ya. Kan? Ya. Tapi Ustaz kata itu tarikh itu tidak sangat pentinglah, tapi barangkali untuk macam Ustaz kata untuk tahsiniyat ini, barangkali kurikulum kita sekarang mungkin tak terfikir untuk kita ubah supaya dia lebih tepat, kan. Sama ada di sekolah ataupun di pengajian-pengajian ataupun dalam buku-buku tu diperbaiki ataupun tambah baikkan supaya dia lebih tepat kepada apa yang bila sebenarnya ni peristiwa itu berlaku. Itu soalannya. Ya. Tu saya setuju sangat. Kalau kita nak ubah tarikh-tarikh ini ikut perbahasan yang tepat, kita kena ubah dari silibus sekolah. Tu saya setuju. Kalau sekolah kita dah 60 berapa tahun dah merdeka ni, sirah tu nipis sangat. Sampai 50 muka surat boleh jadi dalam kafar dan sebagainya. Lepas tu sekadar surface sangat perbincangan, tak sudah. Perkara ini akhirnya akan menjadikan bicara itu yang menyebabkan orang macam saya ni dia mengelak untuk bahas panjang benda tu, bukan apa. Sebab bimbang pengetahuan itu tidak ada dalam masyarakat kita. Jadi kita melalut, akhirnya tak sampai kepada yang daruriyat tadi, itu dakwah. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita nak ubah, kita bersedia ubah daripada buku teks sekolah. Dari darjah 1 sampai darjah 6 sampai tingkatan 5, mereka ni mendapat fakta-fakta yang betul. Baru boleh ubah. Dan
perlu ada political will jugalah di peringkat kerajaan untuk menukar tarikh-tarikh itu supaya kita mendapat tarikh yang tepat. Ya, contohnya bukan mengambil yang warisan semata-mata. Wallahu a'lam. Persilakan lagi. Sahabat-sahabat yang dari Perak ada tu. Oh, tak ada soalan bertulis dari siapa ni? Dari Dr. Azizi. Apakah nasihat Ustaz kepada pencari malam-malam kemuliaan Ramadan? Bilakah mula kita patut mencarinya dan apakah ianya lebih awal sebelum tibanya Ramadan sebagai persediaan? Okey. Salah seorang guru saya, dia ada sentuh sikit pasal persediaan kita ni. Bila masuk satu Ramadan baru nak bersungguh-sungguh. Kadang-kadang masuk satu Ramadan tak lagi. Baru nak 21 Ramadan barulah nak bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi dia kata, apakah kamu menganggap bahawa ibadah dalam bulan Ramadan itu sebagai shortcut kamu nak dekat exam perwesaan dunia begitu saja? Sedangkan Allah tahu kesungguhan dan juga ketidaksungguhan kamu. Jadi dia kaitkan dengan Nabi SAW bila masuk bulan Rejab meningkatkan ibadah berbanding biasa. Ya, berbanding biasa. Dan bila masuk bulan Syaban pula dia tingkatkan lagi ibadahnya berbanding bulan Rejab itu. Bahkan kata isteri-isteri Nabi, tidak pernah kami lihat Nabi SAW berpuasa hampir sebulan penuh melainkan dalam bulan Syaban. Bulan Ramadan tak kira lah sebab memang bulan wajib. Yang bulan sunat ni Syaban hampir penuh. Jadi maknanya Nabi pun mencari kemuliaan, malam-malam kemuliaan itu dari awal, dari bulan Rejab lagi. Bukan sekadar 10 malam terakhir. Jadi 10 malam terakhir tu kiranya praktikal, kemuncak kepada perjuangan selama setahun ataupun sekurang-kurangnya selama 2 bulan sebelum Nabi SAW menemui 10 malam terakhir tadi. Itulah jawapan saya. Wallahu a'lam. Silakan. Ada Haji Asri. Kalau tak ada Ustaz, sebelum mungkin ada kawan-kawan selepas ini, saya tengok Khadijah ni memang hebat Ustaz. Sebelum ni kita dah tengok dia dari segi perniagaan, dari segi taharah, dari segi peniaga tak ada riba. Pada malam ini macam-macam dalam keadaan Nabi begitu. Pertama dia peluk. Kemudian dia cari penyelesaian, pergi berjumpa dengan Warakah. Kemudian dia bagi nasihat kepada Nabi. Macam nasihat ke apa ayat saya, maknanya dia semangatlah kata-kata perangsang. Tidak sampai demi Allah, sungguhnya Allah tidak akan menghina dikau kerana dikau biasa menghubungkan pertalian silaturahim, jika memikul beban kesusahan. Itu ayat-ayat yang memberi. Jadi saya fikir Khadijah ni memang semangat intelektual, melihat ke depan, ada problem solving kepada kami ataupun kepada masyarakat. Jadi, memang Khadijah tu telah tersedia untuk Nabi. Tersedia. Kalau kita tengok kan, Nabi SAW ni kehilangan ayah ibu dari kecil. Lepas tu terdidik di rumah bapa saudara dia. Jadi terdidik di rumah bapa saudara dia, rupa-rupanya dia dimanjakan. Dia dimanjakan. Seperti mana Nabi SAW pernah berbaring di kubur Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha, iaitu isteri kepada Abu Talib. Sampai terkejut pada suatu malam, Umar Ibn Khattab, dia seperti mana Nabi juga, Nabi suka ziarah kubur malam hari. Siapa berani pergilah. Ziarah kubur pada malam hari. Itu salah satu pada Nabi nak mengingatkan kita tentang mati. Maka Umar pun buatlah seperti mana Nabi buat. Tiba-tiba sampai satu ketika di kubur Baqi' tu, dia tengok
macam ada orang berbaring. Dia pergi dekat, ya Rasulullah, terkejut dia. Kubur siapa ini? Kata dia. Maka Nabi pun bangun sambil menyapu-nyapu debu. Rupanya Nabi rindu sangat-sangat. Baru beberapa hari Fatimah bintu Asad meninggal dunia. Walaupun Abu Talib ni kafir, mati kafir, isterinya mati sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW, mati di kubur Baqi' pula tu. Jadi tu yang Nabi pun kata, inilah kubur ibu terbaik di dunia. Kata Nabi, ibu terbaik di dunia jatuhnya Fatimah bintu Asad ni. Sebab dia ada anak yang ramai, sedangkan dia tidak mempunyai kekayaan. Tetapi demi anak yatim ini, Nabi tunjuk kepada diri dia, dia lebihkan aku. Dia lebihkan aku. Beri aku makan dulu sebelum anak-anaknya makan. Bayangkan, itu hebatnya Fatimah bintu Asad radhiyallahu anha, kan? Jadi dia dimanjakan. Kemudian bila dia dewasa berkahwin dengan Khadijah, Khadijah lah seakan-akan ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jarak umurnya lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan kalau Nabi berkahwin sama-sama remaja-remaji pada masa itu, ya kan? Muda-mudi pada masa itu. Macam kita kahwin dululah, kan? Macam kita kahwin sama-sama remaja-remaji dulu. 5 tahun pertama tu tak kenal lagi. Kan, tak kenal lagi 5 tahun pertama. 5 tahun kedua baru mula nak kenal sebenarnya. Kan. Jadi masa tu terhabis dekat situ je. Dekat situ je. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dididik secara tidak langsung oleh seorang wanita yang hebat, yang punya motivasi yang cukup tinggi, sampai tahap ketika Nabi terima wahyu pun dialah yang memberikan semangat dengan kata-kata tidak mungkin itu syaitan. Kerana dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kamu begitu sahaja. Kenapa? Sebab kamu seorang yang tidak pernah sembah berhala, kamu seorang yang mengadakan perkara yang tidak ada. Maksudnya usahakan benda-benda rezeki yang tak ada ni supaya jadi ada untuk orang lain, untuk jaga pula kepentingan memuliakan tetamu dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni membuatkan Nabi bersemangat. Nabi dalam keadaan terkocoh-kocoh, tergetar-getar tu, dia peluk pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi tak mungkin lagi dan sebagainya, kan? Inilah bentuk isteri yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu a'lam. Silakan sahabat-sahabat. Okey, sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi Ana ada hal sikit keluar, tapi Ana tak pasti soalan dia tanya atau tidak. Tadi Ustaz, kita ada membicarakan Rasulullah sebagai apa? Bila ditanya untuk baca, ada 2 versi yang mengatakan aku tidak tahu apa nak baca ataupun apa yang perlu dibaca, kan? Apa yang harus dibaca. Ustaz ada ikut perkembangan belakangan ni dalam sosial media membicara soal Rasul yang dikatakan ummi, yang tak boleh membaca, dan apa implikasinya kalau kita membicarakan bahawa Rasulullah boleh membaca ataupun tidak, sebenarnya seorang yang tidak boleh membaca. Implikasi ataupun apa dia yang kita ambil pengejaran daripada maksud bahawa Rasulullah tak boleh membaca itu. Wallahu a'lam. Apa ketinggalan sikit tu. Ada bicara apa dia? Ada sosial media membicarakan yang katakan Rasulullah tak ummi. Ya. Okay. Jadi ada perbicaraan yang mengatakan Rasulullah tidaklah sebenarnya tak boleh baca. Kan? Ada ni. Okey, sebenarnya kalau Ustaz Ahmad Sulaiman kenal lah, orang Kelantan juga, Ustaz Maulana, kita panggil Maulana Asri Yusof. Saya banyak berguru dengan beliau jugalah, ya. Dia macam ni, persoalan yang dibawa oleh Maulana Asri dan juga mereka yang inilah sependapat dengan beliau ialah, adakah Nabi ni tak boleh membaca ni, totally tak boleh membaca dan juga menulis sampailah ke akhir hayat. Gitu. Jadi pada pandangan Maulana Asri, dia ada satu peringkat yang Nabi kemudiannya boleh membaca, iaitu berdasarkan dalil, contohnya mula-mula Iqra,
Iqra, kan? Iqra maknanya bacalah. Kemudian dalam suratul Muzammil, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan warattilil Qur'ana tartila. Tartil, bacalah. Rattil, bacalah juga dalam bahasa Melayu, kan? Tapi sebenarnya Iqra ni dalam bahasa Inggeris read. Dalam bahasa manakala rattil, recite, kan? Jadi recite ini benda yang dah tertulis, benda yang sudah benda yang sudah teratur. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan bentuk yang teratur, dengan tertil ni tadi, kan? Jadi di situlah maknanya dalil bahawa Nabi kemudiannya boleh membaca. Tetapi sebelum itu memang Nabi tak boleh membaca. Itu ada satu pandangan, Manakala pandangan yang biasa kita dengar ialah Rasulullah SAW ni memang tak boleh menulis membaca sepanjang hayat. Bab tak boleh menulis itu terbukti. Sebab Nabi SAW memang tak pernah menulis. Tapi kalau bab membaca, Nabi SAW ada dua versi kat situ. Maknanya dia boleh membaca, yakni Al-Quran, sejak daripada wahyu yang pertama diturunkan sampailah kepada wahyu terakhir. Jadi dari implikasinya, kalaulah Nabi SAW boleh membaca selepas turunnya Al-Quran, dia tak jadi apa-apa implikasi negatif. Tapi kalau membaca sebelum turun Al-Quran, itu akan boleh membawa kepada implikasi negatif, seperti dakwaan oleh para orientalis mengatakan Nabi ini hanya pengumpul sahaja, kolektor sahaja, bukannya mendapat wahyu dia sendiri. Jadi dia kolek, akhirnya tubuhlah satu ataupun terbitlah satu buku baru yang dinamakan bacaan. Itulah komen saya. Okay, Dr. Azizi sekali lagi dikata melihat kepada peranan wanita, iaitu seorang isteri yang cukup besar dalam ibadah seorang lelaki, iaitu suami. Apa komen Ustaz? Baik. Peranan isteri dalam ibadah seorang lelaki itu secara umumnya, ibadah umum, memang dia ada saham di dalam ibadah yang dilakukan oleh lelaki. Hatta dia gosok baju, gosok kain plekat, gosok kopiah untuk Nabi pergi untuk suami pergi masjid. Contohnya, kan? Itu memang besar peranan dia kepada penampilan seorang suami, seorang lelaki itu tadi. Tapi ada satu perkara yang kita kena renung-renungkan, dan saya nak kaitkan dengan catatan Datin Tuan Sabariah, isteri kepada Tuan Guru Ni Aziz. Yang mana Tuan Guru Ni Aziz ni, apabila dia nak baca kitab, dia akan baca kuat-kuat. Dan dia akan panggil, Yah, dia kata. Ini catatan daripada isteri almarhum lah, ya. Yah, mari dengar ni, abang nak baca. Jadi Tuan Sabariah, dia kata dia kahwin dengan Tuan Guru Aziz Homo dia awal belasan tahun lagi. Tak ada ngaji sekolah lah mana, kata dia. Jadi daripada bacaan Tuan Guru Aziz lah dia dapat ilmu. Tapi dia pesan juga, apabila dia bangun qiyamul lail malam-malam dan sebagainya, yang ini dia kata apa? Tuan Guru Aziz kata apa dekat isteri dia? Berdasarkan cerita daripada Tuan Sabariah. Dia kata, Yah, dia kata, abang buat ni, abang dapat seorang je. Yah tak dapat. Kalau Yah nak buat juga, Yah bangunlah, kata dia. Kan? Sebenarnya, bila saya amati balik, tinggi penghayatan sirah Nabi SAW. Ya? Contohnya, Nabi SAW bagi motivasi pasal qiyamul lail tidak sedikit, bahkan sering kali. Namun apabila tiba pada saat kejadian, waktu kejadian, Nabi SAW bangun dengan penuh tertib, dengan penuh berhati-hati, sampai tak nak mengejutkan Aisyah yang sedang tidur di sebelah dia. Tak nak mengejutkan. Tersentuh salah satu bahagian tubuh Aisyah kerana berjalan untuk bangun berqiyamul lail, Nabi berhenti, Nabi sanggup berhenti. Aisyah tersedar dan Aisyah tahu Nabi menghentikan gerakan dia. Sebab apa? Sebab perkara sunat ni tadi hendaklah berdasarkan kemampuan masing-masing. Kemampuan seorang isteri yang telah berkorban untuk suami begitu banyak sebenarnya contohnya, maka dia dapat pahala dah bahagian tu, kan?
Tapi bahagian Qiyamul Lail ini, kalau dia bangun, baru dia dapat khusus untuk dia. Jadi, tuan-tuan, banyak kisah isteri Nabi berqiyamul lail ini, dan Nabi juga tidak benarkan qiyamul lail itu dengan memaksa-maksa diri. Maka kalau saya ungkit sini banyaklah ya, kita nak ringkas saja. Maka kita kena ada orang kata apa? Mana yang hasan dengan ahsan, mana yang baik dan yang terbaik. Kita nak yang terbaik. Walaupun Nabi SAW tidak mengejutkan isteri-isteri dia untuk qiyamul lail bila tiba pada masa kejadian, tapi berbeza dengan 10 malam terakhir Ramadan, iaitu Nabi SAW akan disebutkan sebagai wasyiddatu mi'zarah wa iqamul lailah wa iqamul lailah wa iqazu ahlah wa syiddatu mi'zarah. Ya, 3 benda tu Nabi. Digambar ketiga. Apa dia? Berqiyamul lail, mengejutkan ahli-ahli keluarganya dan mengetatkan ikatan kain sarungnya. Ya. Dia kejutkan. Malam lain dia tak kejut, dia bagi motivasi je. Lepas tu bila tiba, masing-masing nafsi-nafsi lah. Itulah jawapan saya kalau dalam bab saham ibadah seorang wanita kepada suaminya, dia tetap dapat daripada ibadah betul umum, namun dalam ibadah khusus dia juga harus bangun untuk mengerjakan ibadah itu supaya dia dapat juga kelebihan di antara al-hasan dengan al-ahsan tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita ada satu soalan lagi insya-Allah. Okey. Sila-sila. Kalau dengan rekan-rekan yang lain, sahabat-sahabat, Ustaz Ismail, ada anak murid ada kan dari maktab? Ismail Zaini ada? Ada, anak murid pun ada. Ada, bagus ya, bagus. Alhamdulillah. Tanya lah anak murid, sahabat. Ustaz, ada terfikir tadi yang kata ketika Rasulullah berada di Jabal Nur tu, konsep yang mungkin disalah artikan tentang pertapaan ni yang sewajarnya Rasulullah tidak bertapa kan, dia hanya di reflect diri je untuk melihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Cuma ada satu teori yang dikemukakan dalam latihan lah. Teori yang kami panggil teori heli view. Teori heli view ni dia melihat daripada heli lah tentang apa yang ada di bawah. Rasulullah melihat daripada atas puncak Jabal Nur itu, menunduk terus ke Kaabah, ke Makkah itu. Maka di situlah dia membina problem solving yang Cik Mak katakan tadi. Ada satu tadi ialah bagaimana orang Melayu ni dia telah mengalah tafsirkan konsep bertapa itu sehingga bertapa itu satu yang bukan semestinya yang mesti dilakukan, maksudnya untuk dia mencapai hasil daripada latihan dia ataupun sebagainya. Ustaz, ada komen tak tentang Ustaz? Okey. Ana pernah jumpa satu hamba Allah ni di Kelantan lah, di Kelantan. Dia sebut dia pernah bertapa selama 4 bulan ke di satu bukit. Bukit itulah yang jauh daripada orang lah. Yang jauh daripada orang, 4 orang tak tinggal. Jadi kita masa tu masih muda lagi, masih awal 20-an. Terus tembak lah kan. Itu dah 8 kali Jumaat dah tu. Habis kurang gitulah lebih kurang. Tak sembahyang Jumaat ke? Dia jawab apa? Dia kata, sebab kita dah berada di tempat tak ada orang. Tempat tak wajib sembahyang Jumaat. Dah jauh. Maka masalahnya dia ni asal dari kampung ni, tempat ada orang. Kenapa dia pergi cari tempat tak ada orang? Jadi kalau sekarang ni saya tak suka lah tembak-tembak lah gitu kan. Tapi ni kisah 20-30 tahun dulu, kisah kisah orang masa muda remaja lah kan. Baik. Kalau dia bertapa, memanglah dalam hayat kita ni kita kena ada satu detik yang mana kita ni tadi beruzlah untuk kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi perkara tersebut ringkasnya ulama-ulama dah kaji. Uzlah kita tu setiap malam pada 1/2 malam
Sebabnya Nabi SAW dia bertapa tadi itu ataupun bersuluk di Gua Hira tadi itu sebelum jadi Nabi. Selepas jadi Nabi dia buat gitu lagi ke? Tak dah. Dia dah terjun ke dalam masyarakat. Jadi sebab itu yang menjadi sunnah yang dekat sini bukan bertapa bersuluk tu. Tapi menjadi sunnah di sini ialah kita mencari ruang untuk hanya kita dan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan masyarakat buat seketika, dan ia adalah manifestasi daripada qiyamul lail setiap malam. Jadi tak perlulah untuk kita pergi cari bukit, pergi cari gua, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika Nabi belum mendapat wahyu. Dah dapat wahyu, Nabi dah ada problem solving yang lain, iaitu qiyamul lail setiap malam. Wallahu a'lam. Terima kasih, Zak. Ya, sama-sama. Dengan penutup problem solving yang mulai untuk mencari kekuatan dalaman dan luaran lah. Ya. Memanglah kita ambil masa sekejap lah untuk merenung tentang akhirat, untuk merenung tentang dunia dan untuk merenung tentang cari rezeki dan anak. Kena ada masa juga. Yalah, itu takkan ada bagus lah. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita pun mungkinlah kita boleh ambil masa lah yang sesuai di masjid sekejap dan seumpamanya melihat tentang yang terlepas amalan-amalan kita. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih pada malam ni kita berada di bawah naungan An-Nubuwah dan Ar-Risalah. Pikat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, dan selepas ini kita akan terjunlah bagaimana Nabi menghadapi masyarakat, komuniti dan seumpamanya, dan itulah juga yang akan kita tempuh juga sebagai dai pendakwah insya-Allah. Jadi sebagai akhirnya pada malam ini saya mengambil kesempatan mengucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang turut serta partisipasi dengan kita, dan kita azamkanlah untuk terus siri yang ke-7 insya-Allah 2 minggu lagi. Dengan itu saya juga ucap terima kasih Ustaz kerana tak miss lagi setiap time insya-Allah kita terbaca, dan alhamdulillah. Sekali lagi kita ucap terima kasih. Kita tutup dengan surah Tasbih, Kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana